Assalamualaikum semua. Semua sihat ke hari ni? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, sihat ya? Sihat. Okey. Um, kita mula je lah. Ramai juga hari ni. 9 orang. Macam biasalah. Kelas kamu tengah-tengah ni kan. Ramai dah. Sekejap. Present lah. Sebelum tu. Okay. Ah, Okay, kita mulakan dengan Okay. Quotes of the class hari ni, macam hari itulah kan. Okay, quotes dia adalah di mana Allah letakkan kita, di situ tempat yang terbaik untuk kita. Ni salah satu buku favourite cikgu lah. Okay, yang ni quote dia. Tajuk buku tu Memento. Okay, maksud dia kat sini, dekat mana sekalipun Allah letakkan kita, yang itulah yang terbaik untuk kita. Contohnya macam sekarang kamu PDPR. Maksudnya Allah tahulah belajar PDPR ni yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu kena banyak bersabar lah. Kena banyak bertahan lah. Walaupun rasa tak larat ke nak belajar, tak faham ke, kena banyak macam mana cikgu nak cakap, kena banyak bersabar lah. Okay, seterusnya. Okay, cikgu nak tanya ni gambar apa? Apa yang kamu nampak? Dia berebut kemenangan. Nampak tak gambar ni? Bersaing. Nampak tak gambar? Nampak ya? Kemenangan. Okey, dia pun permainan apa? Tarik tali. Okey, tarik tali kan? Okey, jadi dia perlu menarik tali lah kan? Okey, seterusnya, gambar seterusnya. Okey, ni gambar apa pula? Tolak kereta. Tolak kereta kan? Ni kisah dia, kereta dia rosak. Lepas tu dia kena tolak lah. Jarang lah kita tengok kereta rosak orang tarik kereta kan? Nak pergi tolak ke depan. Okey, jadi kamu rasa kita nak belajar apa hari ni? Daya tarikan. Daya dan gerakan. Kan? Satu lagi daya tolakan lah kan? Tarik dengan tolak lah kan? Okey, jadinya kita nak belajar daya hari ni. Secara umumnya kita panggil sebagai daya lah. Okey, yang 3 benda kita nak cover hari ni, iaitu kita nak huraikan dan berkomunikasi tentang daya. Lepas tu kita nak cerita sikit yang daya ni dia ada magnitude, dia ada arah dan dia ada titik aplikasi. Maksudnya kita tengok. Dan akhir sekali kita nak mengukur daya dalam unit SI. Okey. Definisi daya. Okey, cikgu nak panggil seorang. Senang je, semua ada dalam buku teks kan? Okey, siapa nak masuk? Okey, cikgu nak panggil Faris. Faris? Dengar cikgu tak? Faris dengar? Okey, Faris, cikgu nak tolong kamu. Kamu pilih seorang kawan kamu yang ada dalam ni. Panggil je. Naim. Okey, Naim. Okey, Naim. Cikgu nak tanya kamu. Apakah maksud daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Maksudnya, daya ni adalah macam kamu tengok kat buku teks, tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Maksudnya apa yang kamu tadi tolak kereta adalah definisi daya. Tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Maksudnya kalau dia tarik saja pun daya, kalau
dia tolak saja pun daya. Dia bukan tak buat dua-dua pun tak apa. Okey. Okey, seterusnya. Naim, pilih seorang kawan kamu. Cikgu nak tanya lagi. Sarah. Okey, Sarah. Sarah, cikgu nak tanya berdasarkan buku teks muka surat 168, apakah bentuk daya? Contoh-contoh yang bentuk daya yang wujud. Tarikan, tolakan. Okay, tarikan tolakan yang tu satu, yang tu adalah daya lah. Tapi dia boleh wujud dalam macam-macam jenis bentuk tau. Okay, contohnya cikgu bagi daya graviti. Selain pada tu apa lagi? Berat, Lagi? daya normal, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. Okey, betul. Jadi yang tu lah bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis daya. Daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. Okey. Sebagai contohnya, cikgu nak tunjuk ni kawan kamu. Sarah, bagi nama Sat dekat ni kawan kamu ni. Apa nama dia? Amirah. Okey. Kamu, maksud cikgu, kamu bagi nama dekat orang lelaki ni yang dalam gambar ni. Alif lah cikgu. Alif Okey, jadi ni Alif. Dia baling bola ke atas, kan? Okey, Sarah pilih Amirah kan tadi? Okey, Amirah, cikgu nak tanya. Kalau Alif ni dia baling bola ke atas, dia bola tu akan tetap naik ke atas ke dia akan jatuh ke bawah? Amirah. Dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jatuh ke bawah kan? Okey, Amirah, kamu agak-agak yang ni adalah contoh untuk jenis daya yang mana? Daya graviti ke, berat ke, daya normal ke, daya geseran ke, daya elastik ke, daya apungan? Daya normal. Good. Daya normal, okey. Kurang tepat. Kamu try teka yang Daya lain. normal. Daya? Daya normal tadi kurang tepat. Kamu try teka yang lain pula. Daya apungan selalunya terapung tu lah dalam ayat. Graviti. Daya graviti. Okey, betul. Okey, betul. Siapa yang jawab? Amirah ke? Orang lain? Okey. Betul, daya graviti. Okey, kamu rujuk muka surat 170. Orang lain. Okey. Betul ya? Daya graviti. Kamu cuba tengok. Cikgu, Nick nak Ni masuk. nak masuk. Okey, salah. Okay. Okey. Boleh masuk lagi. Okey. Okey, jadi kita nak sambung dekat bentuk ataupun jenis daya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kamu rujuk buku teks muka surat 170. Dekat situ dia ada penerangan ke-6 jenis daya. Okey, jadi daya graviti tu yang pertama lah. Dia adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ni akan menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh balik ke tanah. Yang ni lah yang Alif baling bola ni. Okey, dia baling, lepas tu dia akan jatuh bola tu ke tanah. Sebab graviti ni adalah apa saja daya yang mengarah ke bumi. Okey, seterusnya adalah daya geseran. Daya geseran tu dia menentang dengan tolakan atau tarikan kamu. Maksudnya, contohnya kawan ni dekat buku teks muka surat 70 ni, dia tolak kotak kan. Kotak besar ni, kotak kayu besar dia tolak. Lepas tu berlakulah gerakan kan. Arah gerakan tu akan
bertentangan dengan daya geseran. Daya geseran tu adalah antara lantai dengan kotak dekat bawah tu. Dia akan bertentangan antara satu sama lain bila dua permukaan saling bersentuhan. Contohnya kalau kamu berjalan, kamu jejak tanah, yang itulah daya geseran. Okey, daya normal tadi, Amirah, daya normal ni dia dihasilkan bila satu objek tu bersentuhan dengan sesuatu permukaan. Maksudnya, macam contoh tadi, daya geseran, dia kita panggil daya geseran bila bersentuh antara dua permukaan, tapi dalam masa yang sama, dia ada daya normal. Okey, dia ada daya normal. Macam kotak ni pun, dia sebenarnya ada daya normal. Daya normal ni dia mengarah ke atas. Ke atas. Contohnya kalau kotak ni, macam apple tu lah. Apple tu dia letak atas meja, dia bersentuh dengan meja, tapi arah daya tu ke arah atas. Dia bertentangan dengan berat. Kita tengok berat pula, jenis daya dia adalah daya graviti, adalah macam mana nak kata dia ni adalah daya graviti yang bertindak ke atas dia. Maksudnya objek tu dia ada daya graviti, lepas tu kita boleh ukur daya graviti tu dengan berat. Kita boleh ukur daya graviti dengan berat. Okey, seterusnya adalah daya elastik. Daya elastik tu kamu tengok dia bagi contoh lastik kan. Okey, jadi samalah macam cikgu bagi tahu dulu tenaga elastik, daya elastik. Yang ni dia sama je. Maksudnya macam contoh getah. Semua tu adalah bahan yang boleh diregangkan ataupun dimampatkan. Macam spring contohnya. Yang tu adalah dia boleh menghasilkan daya elastik. Akhir sekali, yang ni daya apungan ni yang duduk, yang terapung dalam sesuatu bendalil lah. Macam itik duduk atas ayam tu. Okey. Seterusnya, kita nak pergi dekat ciri-ciri daya. Okey, daya ni dia ada, kamu tengok muka surat 171 tu, dia highlight perkataan magnitude dan arah. Daya ni dia ada magnitude dan arah. Apa pula tu magnitude? Okey, Amirah pilih seorang. Cikgu nak tanya. Okey, Amirah dengar tak cikgu? Amirah dengar cikgu tak? Line dia slow ke cikgu? Oh ya, okey. Okey, yang cakap tu Sarah ke? Ya. Ke? Okey, Sarah. Apakah itu magnitude? Kamu tahu tak magnitude tu apa? Magnet cikgu. Kan? Ada je dekat buku teks. Okey. Jumpa. Kuantiti atau nilai sesuatu kan. Okey, betul. Yang jawab tu siapa? Faris lah. Siapa yang jawab tadi? Ikuan. Siapa? Oh, Ikuan. Okey, bagus Ikuan. Okey, betul. Magnitude ni adalah kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan magnet lah walaupun nampak lebih kurang magnitude kan. Dia adalah kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Contohnya, kamu tengok. Okey, contoh kamu tengok kat sini kan. Dia bagi daya sama dengan 10 Newton. N tu sekali kita tengok kenapa dia tulis N kat belakang tu. Dia bagi yang ni 10, yang ni 15. Yang ni lah yang kita panggil sebagai magnitude. Iaitu kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Okey, maksudnya daya ni nilai dia ataupun magnitude dia adalah 10 kan. Tapi belakang tu ada dia punya unit SI dia. N. Jadi kita tengok N tu apa. Okey, dia ada magnitude. Satu lagi dia ada arah. Kamu tengok yang ni dia ada anak panah kan. Setiap kali contoh daya diaplikasikan. Ni adalah titik aplikasi daya. Maksudnya tangan kamu tu, kamu tolak kotak. Okey, dekat pusat di mana daya tertumpu tu, yang tu kita panggil sebagai titik
aplikasi daya. Okey, bila dia mengaplikasikan daya, akan terhasil tolakan lah. Bila dia buat tolakan, terhasil daya lah. Okey, jadi hasil ni dia menunjukkan arah. Ada arah daya ni. Okey. Sama lah juga macam ni. Macam daya ni, arah dia ke sini. Kan? Arah tangan. Tapi kita nak tengok titik aplikasi daya ni. Titik aplikasi daya ni bahagian daya yang paling banyak. Yang ditumpukan. Macam contoh yang ni lah. Dekat sini lah tertumpunya daya. Walaupun tangan kamu kat sini, kamu tarik, dia akan menghasilkan daya dekat sini. Okey, jadi paku tu dia akan naik ke atas sama arah dengan titik aplikasi daya tu. Okey. Apa lagi kita tengok? Seterusnya. Okey, Sarah pilih seorang Ustaz. Pilih seorang Ustaz kawan kamu. Haris. Apa dia? Siapa? Haris. Siapa? Haris. Ari. Haris, okey. Haris masuk dah. Okey. Haris, okey, seorang lagi. Ikwan, okey. Haris dengan Ikwan. Okey, Haris akan menjalankan watak ni. Watak kawan kamu ni, nama dia Mutu. Tapi ni lah. Haris akan baca dialog Mutu. Lepas tu Ikwan akan baca dialog Cikgu Sofia. Okey? Okey, mula dari sekarang. Haris mula dulu. Haris tanya Cikgu Ikwan. Cikgu, bagaimanakah kita mengukur daya guna pembaris? Cikgu senyap. Tidak, kita mengukur daya dengan neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan prinsip kemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Okey, terima kasih Haris dan Ikwan. Okey, jadi cerita dia macam ni. Haris ni dia tanya, cikgu, kita nak macam mana nak ukur daya kan? Guna pembaris ke? Lepas tu cikgu pun jawab, tak, kita guna neraca spring. Neraca spring ni, dia untuk ukur daya lah. Okey, kamu tengok yang ni. Okey, neraca spring ni dia akan mengukur dan unit dia adalah N tau, Newton. Newton ni diambil sempena nama ni seorang saintis, ahli sains dan matematik iaitu Sir Isaac Newton. Sebab ni contoh situasi tu lah, situasi waktu tu. Isaac Newton ni dia duduk bawah pokok apple. Lepas tu tiba-tiba apple jatuh dekat tanah. Okay, jadi dia menemukan daya graviti. Jadi dia punya unit ukuran daya tu dia ambil sempena nama Sir Isaac Newton ni. Okey, unit daya. Berdasarkan yang cikgu terangkan tadi tu, Ikwan, pilih seorang kawan kamu. Naim. Okey, Naim. Cikgu nak tanya, apakah unit SI daya berdasarkan yang cikgu bagi tahu tadi? Newton. Newton, okey, betul. Dalam kurungan dia punya simbol dia apa? N. Okey, jadi kita akan guna N tu lah sebagai simbol daya. Okey. Yang ni kita akan buat perbandingan jisim dan berat waktu dekat bumi lah sebab kita ada kat bumi kan. Okey, jisim ni adalah sebenarnya yang kamu dah ukur berat kamu tiap-tiap hari. Kita panggil berat kan? Okey, berat. Contoh cikgu kata berat cikgu 60 kilogram. Yang tu sebenarnya bukan berat. Yang tu sebenarnya adalah jisim. Dia punya yang sebenarnya nama dia jisim. Berat ni adalah Newton. Dia tak sama nilai dengan jisim. Tapi kita boleh bandingkan lah. Okey, cikgu tunjuk perbandingan dia adalah kalau dekat bumi, satu objek yang berat dia 100 gram, satu objek yang jisim dia 100 gram
bersamaan dengan 1 Newton. Okey, maksudnya 100 gram sama dengan 1 Newton. Okey, kalau cikgu convert, cikgu ubah kan, 100 gram nak jadi kilogram. Jadilah 0.1 kilogram. Lepas tu sama jugalah 1 Newton. Cumanya cikgu ubah ni lah unit gram kepada kilogram. Okey, jadi akhir sekali yang standard dia, kita nak tengok perbezaan dan perbandingan jisim dengan berat ni, waktu dekat bumi, 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Yang tu yang standard dia. Okey, dah habis dah pun pembelajaran hari ni, start je. Esok kita masuk yang banding daya tindakan, daya tindak balas ni. Esok pula dah. Lusa kan, lusa. Okey, jadi hari ni kerja kamu sikit sangat-sangat. Kamu ambil modul PDPR kamu. Okey, ada tak sebelah kamu modul PDPR? Sekarang, ada tak kat kamu? Ada. Ada, okey. Ada. Ada. Okey, cikgu nak kamu tanda untuk buat muka surat 59. Okey, 59 buat dua-dua bahagian. Okey, satu lagi kamu buat mana muka surat 64 bahagian B yang nombor 1 sahaja. Okey, saya cikgu tunjuk yang ni, buat yang ni. Lepas tu buat yang bawah dia tu, muka surat 59 lah kan dua-dua. Okey, lepas tu satu lagi muka surat 64, kamu buat atas ni saja, bahagian atas ni saja. Okey, boleh dapat apa yang cikgu minta? Boleh. Boleh Okey, memandangkan sikit, jadi cikgu sangat-sangat berharap kamu dapat hantar hari ni. Tak kisahlah waktu dah habis kelas ke, waktu malam ke, pastikan kamu hantar hari ni. Cikgu nak tanda betul-betul kali ni, untuk PDPR kali ni, sebab cikgu nak habis dah lah. Habis je kamu PDPR untuk sesi kali ni, cikgu pun habis latihan mengajar. Cikgu pun dah tak ajak kamu. Okey, jadi habis dah kot. Okey, itu saja untuk kelas hari ni. Siapa nak tanya soalan? Ada siapa? Persoalan? Cikgu yang muka surat 59 kan, hak bawah tu kan dia kata tulis berat tu kiranya kita kena tulis dalam dalam Newton kan? Yang mana dia kata tulis berat? Muka surat 59 lah. Dalam Newton nilai dia. Kamu tengok ukuran dia, lepas tu kamu tulis sebelah nilai tu N lah. Sebab dia berat, dia bukan jisim. Berat guna unit N kalau berat. Kalau jisim guna kg lah.